Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim la hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan meneruskan pembacaan kitab Indahnya Hidup Bersyariat, masuk kepada bab yang kedua, iaitu pendidikan awal kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan, yakni tarbiyah. Ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang sempurna. Pada peringkat alam kanak-kanak ini, Islam menggariskan beberapa peraturan asas yang sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan diri dan jiwa anak-anak agar menjadi insan berkepribadian tinggi dan bertakwa satu hari kelak. Tengok tajuk ni, tak payah baca lah untuk budak-budak ni kan. Itu dah tua dah main semua dah ni Anak aden semua dah besar-besar. Apa masalah? Ada yang dah jadi doktor, ada jadi manager, ada yang jadi lawyer. Betul, anak-anak kita ada yang sudah berjaya dalam sudut pandang dunianya, tapi adakah jawatan yang dia pegang hari ini, dengan kedudukan, dengan kemewahan yang dimiliki hari ini, jiwanya juga menjadi jiwa yang besar, yakni membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menjadi si kaya yang jauh tersasar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menjadi orang yang dikenali tetapi dia tidak dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak berlaku hari ini kan. Jadi Islam menekankan anak ni sedari kecil, maknanya bila dia dah memayyiz, dia dah dapat membezakan di antara yang buruk dengan yang baik, yang bahaya dengan tak bahaya, yang kotor dengan yang bersih, mulalah kita mengajar kepada anak-anak ini erti kehidupan mengikut apa yang Allah nak. Ajar kepada dia untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Ajar kepada dia yang ni Allah suka, yang ni Allah tak suka. Seandainya daripada kecil kita tidak tarbiyah, ni dia tulis dalam ni, tarbiyah ibu bapa ini penting. Seandainya daripada kecil kita gagal mentarbiyah dia untuk menjadi manusia muslim, untuk menjadi manusia yang mukmin, maka gagallah kita. Memang ada ketika kecilnya dia memang tak tahu apa-apa, mak bapak memang tak pernah bagi dia apa-apa didikan agama, tapi menjelang dewasa dia cari sendiri. Alhamdulillah, hidayah itu milik Allah. Ada juga kes waktu kecilnya dididik dengan asuhan agama yang cukup cantik, tarbiyahnya memang sempurna, tetapi bila dia sudah mengenal dunia, bila dia sudah
terpengaruh dengan lambaian-lambaian dunia, akhirnya dia rosak juga. Jadi macam mana? Tarbiyah daripada awal itu adalah tanggungjawab ibu dan ayah. Lalu bila anak ini membesar dalam keadaan dia faham agama, bukan setakat dia tahu dia orang Islam, tapi dia faham Islam tu apa benda. Lalu hiduplah dia sebagai seorang Islam seperti mana yang Allah nak, seperti mana yang Islam nak, bukan apa yang dia nak. Kan hidup ni banyak kali dah kita dah sebutkan, hidup ni bukan apa yang kita mahu, tapi apa yang Allah mahu. Kalau ikut kita, semua benda kita nak, halal haram langgar habis. Tapi Allah menggariskan panduannya, Allah meletakkan peraturannya. Itu sebab Allah utuskan seorang Rasul kepada kita. Rasul inilah yang membawa wahyu kepada manusia. Rasul lah yang mengajar kepada kita, benda ni nak buat macam ni, kalau nak buat macam ni, macam ni, macam ni tak boleh buat, buat macam ni hukumnya berdosa. Berdosa akhirnya masuk neraka. Orang Islam takkan nak masuk neraka, orang Islam semua nak masuk syurga. Tetapi kalau tersasar saja, maka jadilah macam-macam yang duk jadi hari ni. Yang terbaru, tak payahlah kita duk sebut nama kan, nanti kalau ada yang muntah lagi. Baik, tak payah sebut nama. Ada hamba Allah bila kehidupannya menyanggah fitrah, ataupun bahasa mudahnya kecelaruan jantina. Kata orang Perak, tak tentu kepala, tak tentu ekor. Kan? Dia melanggar fitrah secara terang dan jelas. Allah izinkan dia lahir ke atas muka bumi ini sebagai seorang hamba lelaki yang gagah dan perkasa, untuk menjadi pemimpin dan pembimbing kepada umat atas muka bumi ini. Tiba-tiba dia tukar, dia buang sana, dia buang sini, dia suntik sana, dia suntik sini. Bila dipertikaikan, dia pun mengakulah, saya sebenarnya mat, bukan no, katanya. Tapi sekarang dah no, dia kata, sebab pistol dah tercabut. Kenyataan-kenyataan yang merapu tak tentu arah ni kan. Jadi bila dia buat sesuatu yang menyanggah fitrah, bahkan melanggar hukum agama, secara terang-terang dia tengah lawan Allah Ta'ala, orang yang bertanggungjawab, pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam institusi agama, dia mesti bertindak. Nanti dia kena jawab dengan Allah Ta'ala. Satu, nanti dia akan berdepan dengan tekanan daripada masyarakat. Masyarakat tu sumpah serana ni, apa makan gaji buta, gaji berribu, bondo macam ni pun tak boleh selesai. Kan? Jadi bila dia ambil tindakan, si kecelaruan jantina ini merasakan dia diinaya. Dia merasakan dia inaya. Dia pun melarikan diri. Melarikan diri, bersembunyilah dia di satu tempat yang gagal dikesan sampai ke hari ini. Saya sarankan pihak berkuasa jumpalah bomoh teropong. Dia tahu ni confirm, bomoh teropong confirm tahu kat mana. Dia angkat bawah kelapa dia tu, dengan teropong dia tu, dia akan jumpa. Mungkin dah disembunyikan oleh jin beragas. Mungkinlah kan. Baik, apa yang amat menakutkan kita, dia mungkin tak takut, kita takut. Sebab dia kerana perbuatan dia, takut bala Allah turun dengan kita-kita sekali kena sapu. Secara terang dan jelas dipertontonkan, dipublishkan benda ni, seantero alam tengok apa yang dia cakap. Dia kata hari ini dia rasa dia tidak mendapat keadilan yang sewajarnya, dia ditekan. Jadi hari ini saya mengumumkan saya keluar daripada Islam. Nampak tak? Bila cerita keluar daripada Islam ini bukan cerita main-main. Bukan cerita main-main. Kalau dia cerita saya keluar daripada menjadi lelaki, ada ampun dia lagi, masih boleh bertaubat, masih boleh minta ampun dengan Allah. Tapi cerita bila dia umumkan keluar daripada Islam, automatically dia mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Nampak tak? Tiada maaf bagimu.
Dalam Islam apa dia? Putus kepala. Kan? Bukan macam putus kepala yang dia buat tu. Ni putus kepala sungguh. Pancung. Tapi taklah kita nak pancung dia kan. Kalau boleh kita harap dia ini kembalilah ke pangkal jalan. Mengucaplah balik 2 kalimah syahadah. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Akuilah kesilapan, kembalilah kepada fitrah. Jangan dah buat kerja macam ni. Bila dia cakap macam ni, dia ramai pengikut dan dia kaya. Pengikut dia akan kata apa? Betul juga kan? Kita buat benda baik pun salah. Pergi Mekah pun salah. Tak salah pergi Mekah tu. Yang pergi pakai telekung tu yang salah. Kan? Kamu jantan buat apa pakai telekung? Tak sah umrah tu. Orang lelaki mana boleh tutup kepala ketika berihram. Ini berlitup tutup habis dengan telekung apa? Highlight pula gambar bagi kurma orang makan kek lah apalah. Allah Akbar. Kita tak pertikaikan kekayaan dia. Alhamdulillah Allah bagi dia kaya. Kaya lah, tak ada masalah. Tetapi kaya tu siapa yang bagi? Semua itu Allah yang bagi. Apa pun yang kamu ada, semuanya Allah yang bagi. Allah bagi pinjam. Jangan duk melawan Allah, jangan biadab dengan Allah Ta'ala. Jangan mensyirik, jangan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa benda ni berlaku? Ni yang kita nak baca ni. Sebab dia adalah orang Islam tapi mungkin dia tak kenal Islam ini siapa yang punya. Kan? Dia tak kenal Allah dan Rasulnya. Dia tidak memahami agama itu dalam arti kata yang sebenarnya. Jadilah dia manusia yang tersasar jauh macam hari ini. Baik. Jadi ibu bapa ni yang pertama nak ajar anak dia apa dia? Pertama, mengenal Allah. Tu tajuk dia. Kanak-kanak mestilah dididik supaya mengenal pencipta dan pentadbir alam ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang besar tu apa? Kanak-kanak diibaratkan seperti kain putih bersih yang perlu dibentuk untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh. Budak ni tuan-tuan, anak ni, apa juga yang kita didik dengan dia, itulah yang akan dia ikut. Budak dia bukan tahu apa. Dia tengok cara perlakuan kita, perjalanan kita macam mana, kerja buat kita macam mana, amalan seharian kita macam mana. Dia tengok sebiji-sebiji panggil mak ayah dia. Kemudian apa yang kita cakap, budak ni dia ambil. Apa yang kita cakap, mak dan ayah cakap, dia kata itulah sebenarnya kebenaran. Dia tidak pernah tanya. Budak sekolah rendah ni, umur 6 tahun, 7 tahun ni. Saya ambil contoh anak saya sendiri. Mungkin saya dah cerita dulu. Masa dia darjah 1, darjah 2. Setiap kali dia nak pergi sekolah, kita akan bagi duit belanja kan. Saya suka bergurau dengan anak-anak. Saya kata, ghanimah. Saya sebut perkataan ghanimah. Saya kata, adik setiap pagi pergi sekolah ambil ghanimah. Jadi dia dah terbiasa daripada tadika lagi sampai darjah 1, darjah 2. Sebelum dia pergi sekolah, ayah ghanimah. Kan kita pun bagi. Sampailah dia darjah 3, periksa pendidikan Islam. Dalam soalan periksa tu, apakah yang dimaksudkan dengan ghanimah? Oh, dia kata dia tepuk tangan. Sebab jawapan dah ada. Ghanimah ialah belanja sekolah. Nampak tak? Dia balik ke rumah, dia cakap, ayah tadi soalan pendidikan Islam, soalan yang paling senang. Apa itu ghanimah? Dalam hati saya dah berdebar dah, jahanam aku kali ni kan. Saya kata, adik jawab apa? Belanja sekolah. Siapa salah? Ayah salah. Budak ni, apa yang mak ayah cakap, dia kata itulah yang sebenarnya. Jenuh pula nak apa betul kan. Cerita balik ghanimah ni macam ni. Kita sebut sejarah perang Badar, perang Uhud, semua sebutkan dia. Habis tu selama ni ayah gurau je. Bergurau, akhirnya anak patut dapat 90, dapat 85. Kan ghanimah punya pasal. Ni. Budak ni dia macam kain putih. Dia bersih, otak dia bersih, hati dia bersih. Apa juga yang kita masuk sumbat dalam kepala otak dia, hati dia menerima, itulah yang akan dia ikut. Nampak? Baik. Asas yang dipancang dengan padu dalam jiwa anak-anak ini
akan dapat melahirkan insan yang dapat memperhamba dan menghampirkan diri kepadanya dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Asas tu nak kena kuat. Cerita anak ni jangan hanya kita suruh sembayang baca Quran, bukan boleh main sambil lalu macam tu ya. Yang pertama kita kena tunjukkan, kita kena buat, kita ibu dan ayah kena buat. Lepas tu cara mendidik anak ini kebersamaan kita dengan dia. Kalau kita nak suruh dia bersolat, mulakan dengan solat tu apa dia? Kena berwuduk. Wuduk itu macam mana? Fardu wuduk itu ada berapa perkara? Syarat sah wuduk itu macam mana? Kan? Wuduk nak mulakan macam mana? Sesudah berwuduk, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Disiplin ilmu itu bermula daripada awal. Jangan kita main suruh je, kita harap-harap dia pandai. Atau mungkin kita di sekolah dia dah belajar, dia pandai dah ni. Tak boleh begitu. Kita kena pancang tu nak kena kuat. Kan? Asasnya kita di rumah. Jangan terlalu mengharapkan cikgu di sekolah. Cikgu dia nak jaga beratus-ratus orang budak. Paling sikit pun 30 orang satu kelas. Kita di rumah, itulah anak kita, itulah aset kita yang paling berharga. Bila kita tidak ada, itulah aset yang akan terus menyampaikan saham kepada kita berada di alam kubur. Nampak? Tanpa mengenali zat yang disembah, tidak akan membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita. Makhluk seluruhnya berhajat dan berharap kepada pertolongan, perlindungan dan belas kasihan Allah. Kalau kita tak kenal kekuasaan dan sifat Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang kita nak harapkan? Sebab dia kata apa? Sifat kita adalah makhluk. Makhluk sangat berharap kepada pencipta. Bila namanya makhluk, kita dah tentulah ada Tuhan. Ajarkan kepada anak-anak cucu kita, Tuhan kita adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi macam hamba Allah yang saya sebut tadi, antara ungkapan dia dalam dia buat video yang dia buat tu, dia kata tak salah kan kita nak mengkaji agama lain. Tak salah, apa salah? Tak salah mengkaji agama lain. Tetapi akhirnya buatlah kajian semacam mana pun, selama mana pun, setinggi mana pun, akhirnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang paling tinggi, tidak ada lagi yang tinggi selebih daripada Islam. Dan Allah telah mengiktiraf Islam itu, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Kajilah berapa puluh buku nak kaji pun, tetapi akhirnya di atas dasar iman dan akidah, kita 100% mengatakan bahawa Islam itulah agamaku. Dan kita tidak akan mati melainkan mati di dalam Islam. Nampak? Jadi bila kenyataan-kenyataan yang macam ni keluar, pengikut dia tengok, betul lah, kesian lah dia, kena kami support. Nampak lah. Redha kepada kufur, jadi kufur. Redha kepada maksiat, jadi maksiat. Bila dia lepas macam tu, automatically dia sudah kufur. Kalau ada yang menyokong ni mungkin di kalangan anak-anak kita, mereka redha dengan kekufuran itu, mereka juga akan turut kufur kerana redha dengan kekufuran. Jangan duk main-main. Kan, minat-minat juga. Tapi jangan sampai kita terheret sama, tergelincir daripada jatuhnya ataupun gugurnya syahadah kita. Mengenal Allah boleh dicapai melalui berbagai-bagai cara. Umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita dan juga penghayatan Asma'ul Husna, yakni sifat-sifat Allah. Nak kenal Allah ni macam mana? Kita tengok diri kita pun, kita dah boleh kenal Allah tu siapa. Kan? Manusia ini adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini Allah jadikan dengan seindah-indah kejadian. Indahnya kejadian manusia ini, siapa penciptanya? Dah tentulah ada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Bijaksana, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ke alam sekeliling. Lihatlah langit dan bumi. Lihatlah gunung ganang, lihatlah lautan yang terbentang luas. Semua itu akan automatically akan datang kepada kita. Penciptanya dah tentu jauh lebih hebat daripada apa yang kita lihat ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian seterusnya, bagaimanakah cara untuk mengetahui kewujudan Allah? Nak tahu Allah wujud ni macam mana? Kita andaikan begini, dia bagi contoh. Sekiranya kita melihat sebuah kereta yang sedang meluncur laju, sudah tentu kita percaya dan yakin bahawa ada pemandu yang memandu kereta tersebut. Automatically lah kan. Bila kita tengok kereta laju, tak kira lah apa jenis kereta pun, bila laju ke pelan ke, ada kereta lalu, mesti ada pemandu yang bawa dia. Sekiranya tiada pemandu, sudah pasti kereta tersebut tidak akan meluncur dan bergerak dengan baik di atas jalan raya. Tuan-tuan pernah berjumpa dengan kereta yang tidak ada pemandu? Pernah jumpa tak? Pergi ke Jalan Karak Lama, Jalan Gombak Karak Lama, tuan-tuan akan jumpa dengan kereta Volkswagen kuning, tak ada driver. Canggih kan? Itu kereta hantu raya namanya. Kalau kita tengok dalam surat khabar kan, dalam media sosial, ni cerita Jalan Karak Lama ni, suatu ketika dulu katanya ada kereta yang tidak ada pemandu. Itu cerita jin lah. Dia di alam dia. Dia di alam dia. Tak payahlah kita nak melebih-lebihkan dia pula kan. Ini kita besarkan dia, lagi menjadi-jadilah dia kan. Baik. Tapi kereta, motor, lori, bas, kapal terbang pun mesti ada yang mengendalikannya, yang memandunya. Begitulah juga dengan Allah. Dialah yang menggerakkan matahari, bulan dan bintang. Dialah yang menggantikan malam dan siang, serta mencipta semua makhluk di muka bumi ini. Tengok silih pergantian antara siang dan malam. Apa daya manusia yang nak tukar malam kepada siang, siang kepada malam, pagi, tengah hari, petang? Dia berjalan mengikut peredarannya. Apa daya dan kuasa yang ada pada manusia? Melainkan ada satu kuasa yang cukup-cukup hebat, cukup-cukup kuat, cukup-cukup sempurna. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup dah tengok kejadian alam ni. Tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang. Kan? Duduk di langit, mana tali yang menggantungnya? Langit ni mana kakinya? Mana tiangnya? Di kaki langit kan duduk menyanyi tu kan? Mana tiang langit? Tak ada. Kan? Jadi kalau kita tengok secara itu, kita automatically dah tahu dah bahawa inilah sebenarnya kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ustaz mengajar tauhid ke surau ni? Kitab tauhid ada kan? Ada? Ada kitab tauhid buka sini? Tak ada? Patut buat diam kan? Tuan-tuan kena ambil satu slot ustaz mengajar tauhid. Tauhid ni kita wajib belajar. Kan? Tauhid, fiqh, tasawuf ni kita kena belajar. Carilah satu seorang ustaz mengajar tauhid. Jangan nak pandang sini pula. Banyaklah kitab dia baca ni kan. Tuan-tuan poning tuan-tuan. Baca kitab banyak ni poning. Dia bila bukan boleh main serbu baca macam tu je. Macam ni tak kisahlah, dia ringan, mudah kan. Macam saya dah mengajar kitab kiamat tu, bukan boleh terus baca kitab tu je. Dia banyak kitab lain kena buka dulu. Takut kadang-kadang hadis tu yang sini kata macam ni, yang kini macam ni. Ada di kalangan kita yang dah memang baca hadis tu, dia kata ni lain ni. Kita kena baca banyak-banyak kitab. Dia tajuk-tajuk yang berat ni, macam ringan-ringan macam ni okeylah kan. Baik, cubalah cari untuk satu subuh kan, satu malam lain lah untuk ustaz mengajar tauhid. Baik, itu cara yang paling mudah kita nak tahu Allah itu wujud. Buktinya kejadian alam ini bukti bahawa Allah itu wujud. Apabila kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita dapat mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan Allah ini berasal daripada Allah yang maha bijaksana. Kan? Kepakaran daripada Tuhan yang amat mendalam pengetahuannya. Kekuatan daripada yang maha perkasa. Kehidupan daripada yang maha menghidupkan. Rezeki daripada yang maha memberi rezeki dan sebagainya. Yang maha ni semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Itu ada ayat, ulat dalam batu pun boleh makan. Sebab ulat tu handal ke? Tak. Sebab Allah jadikan dia di dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh difikir oleh manusia. Buah mangga cukuplah kan? Buah mangga kita duk potong tu, kita potong ada ulat dalam dia.
Kan satu hal. Lepas tu ada kumbang. Kumbang hitam tu kan, yang kecil tu. Potongnya keluar kumbang tu, pum, dia terbang. Dia masuk ke mana? Ada malam-malam ada orang datang cucuk masukkan kumbang dalam tu. Logik akal manusia tak akan jumpa. Macam mana budak dari luar nampak solid, lawa bukan main. Bila potong ada kumbang hitam keluar, terbang. Macam mana dia boleh hidup dalam tu? Mana ada udara, ada apa? Logik akal manusia, ini pelik, ini bukan pelik, ini bukan sihir. Setiap yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak sambut Isra wal Mi'raj ni minggu depan, hari Khamis kan, hari Khamis malam Jumaat. Nah, saya pun dah ada dua slot dah untuk Isra Mi'raj ni. Logik akal manusia, mustahil lah kan. Daripada Mekah ke Palestin di zaman tu, kalau naik unta yang paling kuat pun sebulan. Daripada Mekah nak pergi Palestin. Ini dalam masa sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu Madinah semua sampai. Naik sampai ke Sidratul Muntaha, turun balik Palestin, datang balik ke Mekah. Tak logik kan? Pada fikiran manusia amat mustahil. Bagi Allah tak ada satu benda pun yang mustahil. Nampak? Ini disebut yang kita duk makan hari-hari itu, semua Allah yang bagi kita. Allah izinkan dengan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kenyataan itu? Sokongannya, kenyataan ini jelas Allah paparkan melalui firman-Nya, wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Hari-hari kita dah baca kan. Maksudnya sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki, yakni memberitahu kepadanya. Kita dah baca ayat kursi setiap hari dah baca tu kan. Inilah antara maknanya, nak menceritakan tentang kebesaran dan keagungan Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih gagah, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita disuruh amalkan ayat kursi. Kan? Apa-apa hal kita baca ayat kursi. Nak tidur baca ayat kursi, nak berjalan baca ayat kursi, bagus baca ayat kursi, amalkan. Sebab bila kita baca ayat kursi, malaikat akan sentiasa mengawal kita. Kalau kita tidur, malaikat kawal kita. Baca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian firman-Nya lagi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah lah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Nak berhujah dengan orang, qul huwallahu ahad ni jelaslah. Kan jelaslah, baca qul huwallahu ahad ni bagi maksudnya, bagi terjemahannya, tafsirlah sikit-sikit, insya-Allah kita akan mendapat satu hujah yang kuat. Orang tak boleh nak pertikaikan lagi. Lagipun qul huwallahu ahad ni seluruh dunia hafal. Kan? Kita hafal tak qul huwallahu ahad? Tak tahu kok ada yang tak hafal. Kan? Qul huwallahu ahad hafal tak? Qul huwallahu ahad senang bona kan. Esok jumpa dia, kau dah hafal surah Al-Ikhlas? Tak payah tu panjang mana. Itu kena tunggu dulu, kena tengok dulu, kan boleh main hafal-hafal kan. Kita ni kena jadi karut kat situ lah. Sebab yang saya cakap ni, ada satu kumpulan macam badan NGOs lah. Dia tanya sekumpulan budak-budak di tak silap saya di Iraq, budak-budak umur 6 tahun 7 tahun, suruh baca surah Al-Ikhlas, sampai sudah tak baca. Itu orang Arab. Itu orang Arab tu, kanak-kanak Arab yang buat ni, NGOs Arab lah. Dia tanya, iqra'u apa suratul Ikhlas. La adri. Tak tahu dah. Dia tak tahu. Jadi orang Arab pun tak tahu, orang Melayu lagi ramai lah tak tahu kan. Tapi insya-Allah kita tahu sebab ini surah favorite. Ada orang tanya, ustaz, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, boleh? Boleh. Tak ada masalah. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Amalkanlah sepanjang zaman, tak ada masalah. Sebab itu ayat Allah. Bukan dia jadi kecil, bukan dia jadi hina pula. Tak. Ayat Allah itu sama sahaja. Cumanya leceh lah kan. Orang panggil dia Imam Qul Huwallah kan. Jahanam kita kan.
Malam ni siapa bertugas? Imam Qul Huwallah. Tahu lah kan. Baik. Firmannya lagi, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah Al-An'am ayat 6 102. Baik, maksudnya itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala sesuatu, maka kamu hendaklah menyembahnya dan Dia adalah wakil ke atas setiap sesuatu. Banyak ayat-ayat dalam Quran yang menceritakan Allah tu siapa. Allah bagi penjelasan kepada kita awal-awal lagi. Wahyu turun, Allah perkenalkan Allah itu siapa, kan? Jadi bila kita selalu baca Quran, kita akan jumpa. Baca Quran, tengok terjemahan. Kita akan jumpa ayat-ayat macam ni yang memperjelaskan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Baru nak pergi. Walau bagaimanapun. Jadi kontroversi sikitlah kan. Sejak turun-temurun lagi masyarakat Islam di Malaysia khasnya mengenal Allah melalui sifat 20. Oleh yang demikian, elok rasanya dijelaskan tradisi ini yang disifatkan sebagai cara paling mudah bagi masyarakat kita dalam mengenal Allah. Nampak? Ada tak penentang sifat 20? Ramai kan? Dia kata apa? Sifat 20 ini adalah suatu kerja yang sia-sia. Belajar sifat 20 ini, dia kata satu kerja sia-sia. Sebab apa sia-sia? Sifat 20 ini yang mengajarnya ulama-ulama yang datang selepas 300 tahun hijrah. Sifat 20 ini Nabi tak ajar pun, sahabat tak ajar pun. Dia katakan, tu hujah dia. Memang Nabi tak ajar sifat 20 macam mana yang ulama ajar kepada kita. Tapi bila Nabi menyampaikan Islam, Nabi menyampaikan dakwah, yang Nabi perkenalkan apa? Kalamullah, kan? Nabi perkenalkan kalamullah. Ketahuilah, Nabi sebut bahawa patung berhala itu adalah syirik. Dia tidak berkuasa, tak boleh buat apa-apa pun. Kamu yang cipta dia. Yang berkuasa hanyalah Allah. Mana Allah? Orang tanya. Allah itu wujud, kata Nabi. Kanlah wujud. Apa bukti kewujudan Allah? Nabi pun terangkan macam ni. Akhirnya hati yang terbuka untuk menerima hidayah, maka mereka masuklah kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, yakni Islam. Nabi ceritakan tentang sifat-sifat Allah. Allah ini maha agung, Allah ini maha pemurah, maha penyayang, Allah ini maha pembalas dan sebagainya. Satu-satu Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi cerita setiap kali Nabi berdakwah ke mana-mana. Itu sifat Allah. Hari ini ulama detailkan kepada kita, ulama-ulama yang terkemudian ini detailkan kepada kita, sebab kita tak hafal Quran. Para sahabat Nabi semua hafal Quran, Quran dalam kepala. Imam-imam mazhab semua hafal Quran. Dia hafal Quran, dia faham Quran, dia boleh tafsir Quran. Jadi sifat-sifat Allah tu masak dalam diri dia. Kita hafal Quran, Qul Huwallahu Ahad, kan? Bila kita baca Qul Huwallahu Ahad, di situlah bukti kewujudan Allah Ta'ala. Maka kita kembangkan lagi, ulama kembangkan, nak kenal Allah macam ni. Bukan kita kata sifat Allah itu 20 sahaja. Kadang-kadang fitnah dia jadi ke situ. Dia kata ada ke pula sifat Allah 20. Tak, mana pernah Tok Guru kita aja sifat Allah tu 20. Sifat Allah tu banyak lah, kan? Sifat Allah itu tidak terhitung banyaknya. Segala sifat di langit dan di bumi ni ada pada Allah Ta'ala. Cumanya kita nak sebut, kita nak kenal Allah. Ulama mengajarkan sejak ratusan tahun, 20 sifat ini kalau kita mahir, kemudian kita boleh pecahkan lagi, maka jadilah kita orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan masa kita sekolah pun dia ada sebut yang tauhid 3 tu kan, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni kan. Memang ada silibus macam tu, nak buat macam mana? Cumanya kalau kita tengok asma' wa sifat tu, samalah. Dia pergi kepada sifat 20 je lah sekali kan. Jadi kita nak sebut belajar sifat 20 ini tidak ada silap dan salahnya. Bahkan mesti kita belajar sifat 20 ini, barulah kita benar-benar kenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tak mengatakan bahawa Allah itu 20 sifat sahaja, tak. Kita tak pernah kata begitu. Kalau ada orang yang sebut macam tu,
Something wrong somewhere lah tu kan. Baik. Rehat minda ni nak tengok antara dialog pelajar dengan ustaz ni, tengok lah kan sambil lalu. Pelajar tanya, ustaz macam mana kita nak kenal Allah? Ustaz jawab, terdapat banyak cara untuk kita nak kenal Allah. Apakah caranya ustaz? Antaranya kita kenal Allah dengan melihat dan menghayati kejadian-kejadian ciptaannya. Macam mana tu? Cuba lihat langit, bagaimana ia dicipta dan diangkat ke atas. Yalah ustaz, langit berada di atas tanpa ditongkat, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia nak bagi mudah kita faham kan. Ni budak-budak boleh baca kitab ni kan. Jadi begitu. Ayat Allah ini ada ayat Allah yang dibaca, ada ayat Allah yang dilihat. Ayatullahil maqru'ah, ayatullahil manzurah. Kan? Ayat-ayat Allah yang dibaca apa? Yang kita dah baca lah. Kita baca Quran, kita baca Fatihah, kita baca surah Baqarah. Itu ayat-ayat Allah yang dibaca. Ayat-ayat Allah yang dilihat macam mana? Macam dialog Pak Mustar dengan 3 bujang lapuk kan. Angkat kain di hujan, jemuran dah turun. Kan dialog kan? Angkat kain di jemuran, hujan dah turun. Hujan belum turun lagi kan. Kita nampak je awan hitam datang. Macam petang semalam, masa kita dah solat asar. Alhamdulillah kan, Allah bagi kepada kita. Tengah solat asar awan mendung datang petang semalam. Malam hujan, sampai pagi tadi hujan. Bila nampak awan mendung tu yang keluar pada surau lepas solat Jumaat, nampak macam nak hujan. Itu apa? Ayatullahil manzurah. Ayat-ayat Allah yang dilihat. Allah mengajar kita. Siapa yang buat tu? Adakah jin yang tolak awan tu? Dah, Allah kan. Kita nak mengenal sifat Allah yang maha agung, yang maha merancang, maha bijaksana melalui ayat-ayat Allah macam itulah, ayat Quran dan ayat yang dilihat. Awan mendung datang, kita kata alhamdulillah hujan. Pagi tadi pun hujan, nampak? Alhamdulillah. Itu cara kita nak mengenal Allah Ta'ala. Justru mengetahui sifat-sifat Allah ini juga membawa kita untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Rasul, dan merupakan salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab-kitab tauhid disebutkan tentang simpulan iman yang merangkumi 50 sifat, iaitu 50 sifat. Ini semua kita dah belajar dah. Masuk je sekolah agama masa umur 7 tahun kan. Kita dah, ni antara asas yang diajar kepada kita. Apa dia? Simpulan iman tu. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Nampak? Ini yang kata 50 sifat ni. Yang ni kalau kita belajar dalam kitab-kitab tauhid yang besar-besar, lagi panjang lah syarah dia kan, lagi sonok lah kita mengaji. Itu ada orang cakap apa, terutamanya golongan Wahabi lah, dia kata belajar tauhid dengan tasawuf ni, dia kata buat orang jadi bertambah keliru dengan agama. Dia cakap macam tu. Sehingga kan dia kata ada orang-orang tua kat kampung-kampung sampai umur 70-80 tahun masih tak semayang. Sebab apa? Dia tak kenal Allah. Itu bukan sebab dia tak kenal Allah, itu sebab memang dia tak nak semayang kan. Dia kata sebab penangan sifat 20 ni, dia belajar tasawuf tauhid ni, penyudahnya orang tak semayang. Mengelirukan. La ilaha illallah. Kita bawa sifat 20 ni untuk memudahkan lah. Kita ajar sifat-sifat simpulan iman ada 50 sifat ni nak memudahkan, bukan nak menyusahkan. Nanti kita tengok dia mudah macam mana. Baik, sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang mesti ada padanya, yang wajib dipercayai, pasti ada dan tidak menerima tiadanya. Dia mulalah bahasa tauhid tu kan. Bahasa tauhid macam itulah. Dia kata apa? Apa sifat yang wajib bagi Allah tu? Sifat yang wajib bagi Allah tu mesti ada padanya. Sifat ni mesti ada pada Allah, mesti. Yang wajib dipercayai. Sifat ni wajib ada pada Allah, dan kita sebagai orang yang beriman wajib percaya itulah sifat Allah.
pasti ada dan tidak menerima tiadanya. Boleh faham kan? Ni yang dia orang cakap pening ni. Apa pening pula? Kita semua baca bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia kat sekolah lu, faham lah. Pasti ada dan tidak menerima tiadanya. Pasti ada. Maknanya kalau orang kata tak ada, bukan. Allah itu adalah berbilang-bilang. Macam mana pula Allah berbilang-bilang? Kan? Allah itu bersifat tunggal. Ni lah dia kata. Kita kena wajib. Sifat tunggal itu adalah sifat Allah. Maka kalau ada yang mengatakan sebaliknya, itu dusta. Kita tak boleh terima. Kita pasti yakin bahawa Allah itu bersifat dengan sesuatu yang seperti yang disebut, sifat yang mesti ada padanya. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci daripada segala sifat kelemahan dan kekurangan. Allah maha suci, tidak ada kelemahan dan kekurangan. Allah tak ada kekurangan dan kelemahan. Tidak ada hujah lagi bab ni. 20 sifat yang wajib bagi Allah terkandung dalam 2 sifat kesempurnaan. Yang ni pun memang kita dah pernah belajar kan. Cuma kadang-kadang bila lama tak dengar, kita lupa. Baru nak sebut. Ni belajar. Saya bila baca kitab tauhid ni, syekh dia lain macam. Baik. Sifat tersebut ialah yang pertama istighna. Yang kedua iftiqar. Apa dia istighna? Mula soalan tu kan. Apa dia iftiqar? Loceng mencemburui kita. Baru nak masuk game 4. Istighna pun belum masuk lagi. Kita akan huraikan insya-Allah istighna itu apa, iftiqar itu apa. Ya, kalau yang mengatakan sifat 20 ini tak perlu ada, tak perlu belajar pun, cukuplah dengan tauhid 3 serangkai itu. Tauhid 3 serangkai itu dia umum. Bahkan dia tak mendetailkan satu-satu. Wujud tu apa, qidam tu apa, baqa tu apa, mukhalafah tu apa, qiyamuhu binafsi tu apa. Dia tak detailkan satu-satu. Jadi macam mana orang nak kenal Allah? Kan? Bila orang kata kumpulan Jabariyah ataupun Qadariyah, bagi pandangan setiap yang berlaku itu adalah kehendak manusia sahaja, tidak ada kena mengena dengan Allah. Jabariyah pula kata setiap yang berlaku itu adalah kehendak Allah, tak ada kena mengena dengan manusia. Dia berfaham macam tu. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal sifat-sifat Allah tu, dia tak kenal. Jadi bila tak kenal sifat Allah, macam mana orang nak boleh hidup atas muka bumi ini, nak mengikut jalan seperti mana yang Allah nak? Kenal Allah, barulah kita boleh berjalan dengan baik, insya-Allah. Nanti kita masuk bab ni, nanti kita akan huraikan lagi istighna iftiqar ni apa dia, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.